Hai, saya Hamidi bin Begu, nombor metrik 69815. Saya merupakan pencari maklumat untuk kumpulan ini. Hai, nama saya Milena Swani. Tugas saya adalah sebagai pencari maklumat dalam kumpulan ini. Hai, nama saya Clarini Ambang dengan nombor metrik 69400. Peranan saya dalam projek ini adalah sebagai pencari maklumat dan juga pengedit video. Enjoy this video! Hai, nama saya Serli binti Matius. Tugas saya dalam kumpulan ini adalah sebagai pencari maklumat. Hai, nama saya Raihan Faiziani binti Roslan. Peranan saya dalam video ini ialah sebagai pencari maklumat dan pengedit video. Hai, saya Nur Saidah binti Ahmad Yusak sebagai pemegang tugas pencari maklumat tentang kesan pencemaran air akibat daripada pembuangan sampah. Hai, saya Stephen Trasia Stanis Tanjewan, nama matrix 71701. Pencemaran air ialah perubahan yang berlaku kepada air dari segi kandungan atau warna serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh pelbagai bahan pencemar dalam pelbagai bentuk seperti pepejal, cecair, dan gas. Ia merujuk kepada pencemaran jasad air, mist, tasik, sungai, lautan, aquifer, dan air di bawah tanah, biasanya akibat kegiatan manusia. Dalam banyak kes, pencemaran air disebabkan oleh pembuangan air kumbahan kepada jasad air tanpa rawatan yang mencukupi. Pencemaran air boleh menyebabkan kemusnahan ekosistem akuatik. Sebaliknya, ini boleh membawa kepada masalah kesihatan awam. Contohnya, jika orang dihilir menggunakan air untuk minum atau mandi, ia juga boleh menjejaskan pengguna air yang lain seperti aktiviti pengairan. Kita sedia maklum bahawa terdapat banyak punca yang boleh menyebabkan pencemaran air berlaku. Antara puncanya adalah yang pertama, pembuangan sisa toksik daripada kilang dan juga sisa organik daripada rumah dan ladang yang berdekatan dengan kawasan sungai. Dan yang kedua adalah tempat beriadah. Tempat beriadah adalah tempat yang menjadi tumpuan banyak orang. Jadi, pengunjungnya ada kalanya tidak menghiraukan tentang kebersihan tempat tersebut dengan hanya membuang sampah serap merata-rata tempat sahaja. Pencemaran sungai juga berlaku disebabkan pihak berkuasa kurang menyediakan tempat pembuangan sampah. Dan yang terakhir adalah sikap segelintir masyarakat yang tidak prihatin dengan alam sekitar, khususnya sungai kita. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri dan tidak pernah memikirkan akan kesan negatif yang akan berlaku disebabkan pencemaran air pada masa akan datang. Antara pencemaran air akibat pembuangan sampah ialah sampah yang mengandungi bahan kimia atau bahan organik seperti sisa-sisa makanan atau najis yang dibuang secara berterusan ke dalam kawasan air yang sama boleh menyebabkan berlakunya proses eutrophication.
iaitu di mana nutrien-nutrien tersebut menyebabkan alga tumbuh di dalam air secara berlebih-lebihan. Dan apabila alga-alga itu mati, bakteria yang merepotkan atau dekompos alga tersebut akan mempergunakan jumlah oksigen yang banyak. Hal ini akan menyebabkan hidupan akuatik yang lain di dalam air tidak dapat hidup kerana kekurangan oksigen di dalam air. Pencemaran air juga menyebabkan keadaan dunia pada masa kini terjejas. Sampah sarap yang dibuang di laut menjadi punca hal tersebut berlaku. Hal ini menyebabkan pantai-pantai atau sungai yang dipenuhi sampah sarap yang menjengkelkan menjadi tidak indah untuk dipandang oleh setiap manusia atau setiap hidupan yang hidup. Keadaan air laut ataupun sungai yang berbau busuk akibat daripada bakteria-bakteria daripada bahan cemar yang dibuang ke dalam air laut atau sungai mewujudkan keadaan yang tidak selesa kepada manusia dan juga hidupan yang lain. Selain itu, kesan daripada pencemaran air akibat daripada pembuangan sampah pada waktu kini ialah akan mengakibatkan sumber bekalan air bersih pada waktu kini semakin tercemar dan semakin berkurangan. Akibat daripada pembuangan sampah yang tidak sistematik akan menyebabkan sungai atau kawasan-kawasan yang mempunyai sumber bekalan air bersih pada waktu kini semakin berkurangan dan semakin tercemar. Sungai merupakan salah satu sumber bekalan air bersih yang terdapat pada waktu kini. Akibat daripada longgokan sampah di kawasan perusahaan sampah akan menghasilkan sisa toksik yang akan menyebabkan pengaliran sisa toksik ini ke kawasan-kawasan sungai dan kawasan-kawasan yang mempunyai sumber bekalan air bersih. Akibat daripada pengaliran sisa toksik ini akan menyebabkan kawasan sungai dan kawasan yang mempunyai sumber bekalan air bersih semakin tercemar, dan hal ini akan menyebabkan sumber bekalan air dunia semakin tercemar akibat daripada pembuangan sampah ini yang menghasilkan sisa-sisa toksik ke dalam kawasan sumber bekalan air bersih. Antara kesan pencemaran air yang terakhir ialah akibat daripada pembuangan sampah ialah akan berlakunya banjir kilat. Banjir kilat ini selalu berlakunya di kawasan-kawasan bandar. Hal ini kerana kawasan-kawasan bandar terdapat anak-anak sungai dan longkang-longkang yang menjadi saluran utama air-air hujan untuk mengalir ke kawasan yang sepatutnya. Tetapi akibat daripada pembuangan sampah ke dalam anak-anak sungai dan kawasan-kawasan longkang bukan sahaja menyebabkan anak-anak sungai dan longkang-longkang tercemar, malah ia akan menyebabkan sungai dan anak dan longkang jadi tersumbat. Dan ini menyebabkan apabila hujan turun, air-air akan tidak boleh mengalir di kawasan longkang dan sungai akibat tersumbat. Dan ini akan menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan-kawasan bandar apabila hujan. Terdapat beberapa langkah mengatasi. Yang pertama adalah melalui kesedaran sivik. Kita boleh mengamalkan kita semula untuk mengurangkan pembuangan bahan-bahan plastik seperti beg plastik, botol plastik ke dalam sungai. Langkah yang kedua adalah dengan mengadakan kempen kesedaran. Melalui kempen ini, kita akan sentiasa berusaha untuk menjaga kebersihan sungai dan mengetahui kepentingan sungai kepada kita. Langkah seterusnya adalah peranan media massa amat penting untuk membentuk cara pemikiran kita. Hal ini kerana ia adalah satu platform yang memberikan pendedahan tentang isu-isu yang berlaku tentang pencemaran air. Langkah yang keempat adalah mengenakan tindakan undang-undang.
Kompaun boleh dikenakan kepada penduduk yang sentiasa bersikap degil dan membuang sampah sesuka hati. Antara ahli falsafah yang mempunyai hubungan dengan fenomena kemusnahan alam ialah René Descartes yang merupakan seorang ahli filosofi Prancis. Beliau berpikiran bahwa manusia mempunyai tempat yang istimewa di antara semua makhluk. Hal ini menjurus kepada teori antroposentrisme yang memandang manusia sebagai pusat dan sistem alam semesta. Kesannya timbul pemikiran bahwa dunia diciptakan untuk kepentingan kehidupan manusia. Hal ini kemudiannya menyebabkan manusia bertindak mempergunakan alam sekitar sesuka hati mereka tanpa memikirkan kesannya kepada alam itu sendiri. Contohnya, manusia membuang sampah ke dalam sungai dan hal ini telah menyebabkan pencemaran air berlaku. Antara ahli falsafah yang mempunyai hubungan dengan fenomena kemusnahan alam ialah René Descartes yang merupakan seorang ahli filosofi Prancis. Beliau berpikiran bahwa manusia mempunyai tempat yang istimewa di antara semua makhluk. Hal ini menjurus kepada teori antroposentrisme yang memandang manusia sebagai pusat dan sistem alam semesta. Kesannya timbul pemikiran bahwa dunia diciptakan untuk kepentingan kehidupan manusia. Hal ini kemudiannya menyebabkan manusia bertindak mempergunakan alam sekitar sesuka hati mereka tanpa memikirkan kesannya kepada alam itu sendiri. Contohnya, manusia membuang sampah ke dalam sungai dan hal ini telah menyebabkan pencemaran air berlaku. Kedua yang mempunyai hubungan dengan fenomena yang berkaitan dengan alam adalah Francis Bacon atau dikenali sebagai Lord Verulam. Francis Bacon merupakan seorang ahli falsafah dan negarawan Inggris yang bertugas sebagai peguam negara dan Lord Chancellor Inggris. Karya-karyanya dikreditkan dengan mengembangkan kaedah saintifik dan tetap berpengaruh melalui revolution saintifik. Melalui karya besarnya, yaitu Novum Organum atau instrumen baru. Francis Bacon berpendapat bahwa falsafah pada waktu itu menggunakan silogisme deduktif untuk menginterpretasikan tabi alam di mana disebabkan organum. Hal ini adalah untuk membebaskan fikiran dari idea palsu yang tertentu atau kecenderungan yang memutarbalikkan kebenaran. Contohnya, manusia perlulah berfikir bahawa pembuangan sampah ke sungai akan mendatangkan kemudaratan kepada alam sekitar.